Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Halina binti Wan Giseh. Saya akan membentangkan mengenai tokoh yang saya pilih, iaitu Friedrich Nietzsche. Baiklah, untuk biodata beliau, nama penuh beliau ialah Friedrich Wilhelm Nietzsche. Beliau membesar di Bandar Rocken, Prussian Province of Saxony. Kelahiran dan kematian beliau pula, beliau lahir pada 15 Oktober 1844. Kemudian beliau meninggal pada 25 Ogos tahun 1900. Sebelum kematiannya, beliau telah dijaga oleh saudara perempuannya dan ibunya kerana dia mengalami gejala gila. Beliau juga telah menyandang beberapa pekerjaan lah. Beliau merupakan ahli filologi klasik sebelum berkecimpung dalam bidang falsafah. Beliau juga pada usia 24 tahun beliau menyandang jawatan ketua filologi klasik. Sumbangan Friedrich iaitu ideanya tafsiran tragedi sebagai penegasan kehidupan, perulangan abadi, penolakan terhadap Platonisme dan penolakan terhadap agama Kristian dan egalitarianisme, terutamanya dalam bentuk demokrasi dan sosialisme. Beliau juga banyak mengulas dan mentafsir. Beliau menghasilkan banyak ulasan dan tafsiran, terutamanya di tradisi kebenuaan dan falsafah analisis untuk mengulas gaya dan soalan radikalnya tentang nilai dan objektiviti kebenaran. Beliau juga banyak menulis teks-teks kritikan, membahaskan tentang agama, moral, budaya kontemporari, falsafah dan sains. Dalam pendidikan pula, beliau telah menyumbang beberapa idea lah, seperti eksistensialisme. Kita dapat lihat eksistensialisme ini banyak diaplikasikan dalam kurikulum, seperti menggalakkan individu mengembangkan potensi diri. Pendidikan perlu menjalankan fungsi memelihara dan menyampaikan warisan budaya sesebuah sekolah. Eksistensialisme juga mengajar bertanggungjawab, mendidik kanak-kanak untuk membuat pilihan dan keputusan sendiri dan menolak kuasa orang lain. Yang ini tanggungjawab guru, dan guru-guru juga perlu melindungi dan mengekalkan kebebasan dalam akademi. Bahan pembelajaran hendaklah disertakan dengan teori, konsep, generalisasi, prinsip, prosedur, fakta, ilustrasi, definisi dan preposisi. Untuk sumbangan pula, Friedrich telah mendapat sumbangan iaitu dikurniakan 15,000 euro. Sumbangan ini dianugerahkan oleh Perdana Menteri Stephanie Anhalt berdasarkan cadangan oleh juri antarabangsa. Hadiah Friedrich Nietzsche adalah anugerah tertinggi di Jerman, dianugerahkan secara eksklusif untuk mencapai falsafah dan esei. Baiklah, dalam menulis tentang Friedrich, terdapat beberapa refleksi kendiri yang telah saya perolehi. Antaranya, individu akan lebih berani menyuarakan pandangan yang lebih radikal mengenai isu ketuhanan, seperti Friedrich sendiri yang berani mengemukakan serta membangkitkan ideanya, iaitu Gottheit. Kemudian, nilai kerajinan yang ditonjolkan oleh tokoh ini dalam bidang penulisan telah dapat menyampaikan ilmu yang dimilikinya bukan sahaja kepada masyarakat Jerman, malah disebarkan ke serata dunia. Dalam bidang pendidikan pula, guru-guru hendaklah bertanggungjawab dalam mendidik pelajar. Guru-guru juga hendaklah bebas dalam membuat aktiviti pembelajaran.
Contohnya, guru-guru menggunakan blended learning seperti mencampurkan cara mengajar tradisional dengan teknologi terkini lah. Selain itu, guru-guru juga berperanan mengekalkan budaya yang baik di institusi sekolah melalui konsep eksistensialisme yang diperkenalkan oleh Friedrich. Konsep ini boleh mengajar guru-guru untuk meletakkan atau mengajar anak murid erti kebebasan hakiki. Kemudian, pelajar seharusnya bebas dalam memilih aliran yang ingin dipelajarinya di sekolah. Untuk maklumat berkaitan Friedrich, beliau merupakan tokoh eksistensialisme moden yang etistis. Penulisan yang dihasilkan adalah dalam bahasa Jerman. Malah penulisannya juga menggunakan metafora, ironi dan pepatah. Antara karya hasil penulisannya ialah The Antichrist, Ecce Homo, Twilight of the Idol dan sebagainya. Beliau juga banyak menulis kata-kata hikmah yang melontarkan falsafah hidupnya. Contohnya, without music, life would be a mistake. The tree that would grow to heaven must send its roots to hell. Dan morality is neither rational nor absolute nor natural. World has no many moral systems, each of which advance claim universality. All moral systems are therefore particular, serving a specific purpose for their propagator or creators, and enforcing a certain regimen that discipline human beings for social life by narrowing our perspectives and limiting our horizons.